أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي. أستغفر الله العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Banyak semua dah gerak. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقدمت أن التوحيد توحيد في الأفعال وتوحيد في الصفات وتوحيد في الذات. Kemudian musannif rahimahullah ta'ala menyebut waqaddamtu, dan saya telah dahulukan. Maknanya dia telah bahaskan di dalam kitab ni sebelum ini anna tauhida tauhidun fil af'al, bahwasanya tauhid itu ada tiga. Yang pertama tauhidun fil af'al, yang kedua wa tauhidun fis sifat, yang ketiga wa tauhidun fil zat. Jadi kata dia, bila mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana kamu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
telah pun menjauhkan diri kamu daripada kamu. Dengan maksud kamu telah fanakan diri kamu. Kamu telah fanakan diri kamu, itu zat kamu. Zat ni maknanya jasad dan juga ruh. Wa an sa'iril khalqi, dan kamu telah pun fanakan juga daripada segala makhluk yang ada ini. Ketika itu wa takhallaqta bi maqamil baqa, ketika itu kamu telah berakhlak dengan maqam baqa. Maqam baqa ialah bi an ra'aita, bi an ra'aita Allah muhitun bi kulli syai'in. Maqam baqa ialah bahawa kamu melihat Allah itu meliputi segala sesuatu. Dengan bahasa yang lain, aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di mana sahaja kamu berhadap, di sana ada Allah. Mana orang yang duduk di maqam baqa. Sebab alam ini ialah ciptaan Allah, ataupun alam ini ialah asar, kesan daripada perbuatan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sebagai contoh. Jadi rumah Ustaz ni dibuat oleh Pak Cik Mahmud dan juga kawan-kawan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila tengok rumah ni, bila tahu kata Pak Cik Mahmud yang buat. Jadi setiap kali kita tengok rumah ni, kita akan tanya Pak Cik Mahmud, pandai dia buat tu, contoh. Jadi alam ni dibuat oleh Allah. Bila mana alam ini dibuat oleh Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mana mungkin kita melihat alam ini kita tidak terpandang kepada Allah. Baik, orang yang duduk di maqam baqa ialah orang yang melihat perbuatan, semua perbuatan Allah. Itu dia panggil tauhidun fil zat, tauhidun fil af'al. Lihatlah apa sahaja di dalam alam ini, semuanya ialah perbuatan Allah. Kita pernah tengok berlaku tsunami di Aceh. Orang ambil gambar daripada satelit, tengok-tengok di bawah sana daripada gambar daripada satelit tertulis Allah. Macam mana kita nak kata? Tu dia tunjuk dia pada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tengok seseorang manusia sebagai contoh, ni di tulang dada kita ni bertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita tengok cara kita tidur cara Rasulullah ni ada dua. Yang pertama, tidur macam ni. Biasa kita tahu tu, mengiring tu, ngadap arah kiblat. Muka ngadap arah kiblat, kepala belah kanan kiblat. Lepas tu kaki kena merekod sikit. Tu dia panggil tidur Muhammad. Kalau kita tengok, kita tulis, kita akan tengok bacaan dia mim ha mim dal. Kaki hak ujung tu duduk macam tu, dal. Sallallahu alaihi Muhammad. Lagi satu tidur lam alif.
Tidur alam alif ni kita tidur menentang. Jadi kita tak kaki kita tu macam tu. Ni apa ni, ni ibu jari ni. Ni kita tak kaki kita macam tu. Tu dia panggil tidur alam alif. Mirun. Tidur alam alif ni apa dia? La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu hak resmi. Hak resmi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sementara di alam ini semuanya Allah. Contoh kenderaan yang bergerak. Kenderaan yang bergerak ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tengok macam driver yang tekan minyak, jaga steering. Sebenarnya yang tolak perbuatan itu, yang tolak kenderaan itu Allah. Allah yang bagi jalan. Allah yang pelihara kereta tu. Allah yang bagi sampai. Semuanya Allah. Kipas angin ni berpusing. Bila kipas angin berpusing, kita kata siapa yang petik switch tadi, kita kata Kak Mas. Sallallahu alaihi wasallam. Pusing. Sebenarnya yang pusingkan kipas angin itu ialah Allah. Semuanya Allah. Ni Allah dok. Ni perbuatan dia. Sebab tu dia fa'al, maha melakukan. Bukan tahun ni saja Allah Subhanahu Wa Taala pusingkan kipas angin. Dia merata-rata tempat. Bukan kereta kok Keluar Nerang ni saja yang Allah tolak. Di seluruh pelosok dunia ni Allah yang gerakkan. Kerajaan yang jatuh Allah yang turunkan. Kerajaan yang naik Allah yang naikkan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu miliki semua kerajaan. Tu'til mulka man tasha, dia beri kerajaan pada siapa yang dia nak. Wa tu'izzu man tasha, dia muliakan siapa yang dia nak. Wa tudhillu man tasha, dia hinakan siapa yang dia nak. Semua dia. Bukan sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kita menjatuhkan kerajaan, lah Allah yang jatuhkan. Dengan zahirnya macam ahli Parlimen UMNO menarik sokongan daripada Tan Sri Mahyudin. Sebenarnya dah tulis dah Allah nak. Macam mana kita kata Allah nak? Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah kata itulah hari-hari yang kami putar-putarkan di antara manusia. Hari ni hang jadi kepala, esok hang turun orang lain naik pula. Tuhan pusing-pusing. Hari ni kita buat ke orang, esok orang buat ke kita pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi begitulah Allah memperlakukan mengikut kehendak dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi maknanya bila mana kita ni memandang semuanya Allah, qawiya tauhiduka, kuatlah tauhid kita. Tauhid iaitu pegangan hati kita. Tauhid maknanya kita mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tauhid. Asal pada wahhada yuwahhidu tauhidan. Wahhada mentauhidkan. Wahhada yuwahhidu tauhidan. Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Bila mana orang tu mati, bila mana seorang tu mati, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tak kata lain, kita kata sampai ajal lah. Ataupun kita kata Tuhan sayang kat dia. Makna kita tak kata dia sakit apa. Sakit ni zahir aja. Sebenarnya
Sakit tu berlapik ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sakit bukan bawa mati. Tak sakit bukan tak mati. Sebab itu kata ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kam min sahihin yamutu ghadan wa kam min maridin ya'ishu ila al-abad. Betapa banyak orang yang sihat esok dia mati. Betapa banyak orang yang sakit hidup lama selepas itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya pernah jumpa orang yang stroke 20 tahun. Dia harap dia mati tapi tak mati. Anak dia ingat dia nak jaga ayah dia tu saya. Tengok 20 tahun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai anak ni kena upah misi jaga ayah dia. Tu kira baik tu. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ni Allah Taala. Semua perbuatan dia. Tengoklah lepas ni apa nak jadi. Dalam politik negara, siapa nak jadi Perdana Menteri? Hak naik ni sama ada dia adil ataupun dia zalim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sama ada dia adil ataupun dia zalim. Hak lepas ni dia turun sebabnya secara dia tak sengaja dia menindas, dia menekan rakyat. Dia kaedah dengan Tuhan ni, nak bagi lama adil lah, kalau nak duk sat zalim lah. Walaupun zahirnya macam betul nak jaga SOP, tapi ramai orang tak makan, menyekat punca pencarian orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang bukan tak boleh kerja, tapi ditutup, tak boleh kerja. Macam mana tu ikat kaki orang tu? Turunlah. Terus kita pesanlah pula pada kerajaan anak-anak ini, jangan zalim orang. Sebab Tuhan ni yang paling dia benci zalim. Sebab itu perkara pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perkara pertama yang Tuhan tanya selepas hak dia sembahyang. Perkara pertama yang dia tanya selepas hak dia, hak kita dengan kita. Adakah kita zalim siapa-siapa? Zalim Tuhan kira selepas daripada hak dia. Seolah-olah masalah Sayyidina Muhammad, Tuhan nak kira hak dia dulu, lepas tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia nak kira hak kita pula. Sebab Tuhan ni tak zalim siapa. Wa ma rabbuka bizallami lil abid. Tidaklah Allah itu menzalim hamba dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Zalim ni pedih. Kalau kena ni rasa pedih, rasa perik. Sebab kita bukan kita yang buat, tapi orang tuduh kita buat. Pedih, merasa hati. Sebab itu Khalifah Mu'tasim Billah atau masa duduk depan guru dia, tiba-tiba guru dia ambil rotan, tiba dia oleh kerana dia murid yang benar, dia tak kata apa. Guru sakit ya, tak tanya apa pasal apa tu guru. Lama lepas tu dia nak jadi khalifah. Ayah dah meninggal, nak jadi khalifah. Waktu tu dia ada kuasa. Waktu tu baru dia panggil guru dia mai istana. Saya nak tanya Tok Guru, pasal apa satu masa hari tu Tok Guru tibai saya tak ada salah apa. Ni aku nak abang. Aku nak abang kat hang jangan zalim siapa-siapa. Pedihnya kena zalim. Pedihnya dizalimi. Sebab aku tahu hang akan jadi raja. Allahu Akbar. Terima kasih Tok Guru. Mana mengajar, jangan zalim orang. Bila zalim ni rezeki kita sempit.
Zalim, rezeki sempit serta-merta. Zalim ni berlaku daripada atas pada bawah, kerajaan pada rakyat. Satu masa ada satu orang budak, dia ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia mengejutkan. Dia ada seekor kambing. Kambing dia ni walaupun seekor tapi boleh dapat bertimba-timba susu kalau dia perah susu. Akhirnya cerita dia ni menyebar sampai ke seluruh negara. Semua orang tahu dan orang semua main nak tengok. Jadi peristiwa dia ni, bila orang main, orang kata, ish, macam mana seekor kambing dapat bertimba-timba susu. Orang pekat main, TV3 pun pi, RTM pun pi, semua pekat main. Lepas tu subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina, sampai pada pengetahuan raja. Raja pun nak pergi tengok juga. Raja pun main tengok, dia kata, ish, hebat, pelik. Liputan lagi hebat. Raja pi lagilah liputan hebat. Lepas tu selesai balik. Raja balik rumah duk fikir, Salah Sayyidina Muhammad, hebatlah kambing dia tu. Aku ambil kat aku bah. Pasal dia ada kuasa. Aku ambil kat aku bah. Akhirnya dia kata pada pengawal dia, kita pi pula. Dia pun pi. Pi sampai awal lagi. Budak ni pun kelang kabut keluar tengok raja main pula. Raja main pula. Aku nak tengok kambing kemari. Kata raja, beta nak tengok kambing kemari. Baik tuanku. Lepas tu soalan Sayyidina Muhammad, perahlah susu. Dia pun tak bekas. Dia pun perah sitik pun tak keluar. Pasal apa? Raja pun pelik, tak keluar. Tak tuanku. Dia pun perah, tak keluar. Biasanya perah mesti keluar. Tak pernah tak keluar. Dia perah tak keluar. Dia tergerak di hati dia. Raja nak zalim aku ke? Langsung dia tanya, soalan sahabat, mungkin tuanku nak zalimkan Patik? Mungkin tuanku nak zalim saya? Astaghfirullahaladzim. Ni raja zaman dulu. Astaghfirullahaladzim. Jadi akhirnya raja mengaku, zalim ni dia menyebabkan rezeki tak sampai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu setiap pemimpin, raja, kerajaannya naik, dia kena buh satu ya, aku nak beri keadilan pada rakyat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu satu ya. Dia bukan setakat membasmi rasuah. Takut-takut dia basmi rasuah, dia pun rasuah juga. Bagi nampak keadilan. Keadilan ni duduk di hati. Sifat menyayangi rakyat, seperti ayah menyayangi anak-anak, duduk di hati. Jadi contoh macam Sayyidina Umar tak boleh makan roti sarit di Syria. Waktu dia tanya orang miskin Syria makan tak roti sarit? Bila orang jawab tidak, dia kata aku tak makan. Perasaan ayah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau jadi pemimpin, masalah Sayyidina, tak masalah pemimpin kaya raya. Sebab orang kaya ni di tempat orang miskin minta duit. Salah Sayyidina Muhammad. Dia jadi bank orang miskin. Orang miskin pergi ambil duit kat dia. Masalahnya kaya semata-mata dia yang kaya. Allahumma salli ala sayyidina. Anak dia je kaya. Duit dia merata-rata seluruh dunia ni. Harta duit dia di bank Israel pun ada. Walaupun secara zahir dia menentang Israel. Macam dia tu hebat sungguh, dia menentang Israel. Tengok-tengok dia ada duit simpan di bank Israel.
Tak terah lah tu, mana duit banyak simpan habis lah satu dunia, bank Israel pun simpan. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi kalau macam tu pun, kalau naik pemimpin dah dikatakan tidak adil. Allahumma salli ala sayyidina. Tengoklah pemimpin yang adil mana lekat. Dulu Marcos dulu, presiden Filipina. Bila tengok lepas daripada dia jatuh, baru tahu kata tu dia harta benda Imelda Marcos, hak bini dia tu. Satu dewan tu beg tangan saja, satu dewan tu kasut saja. Allahu Akbar. Jadi dia mewah, dia beli harta, dia beli semua tu, sedangkan rakyat tak makan. Di Filipina, Salah Sayyidina Muhammad macam di Indonesia sama juga. Bila Pak Soeharto jatuh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang tengok tu dia miskin rakyat Indonesia, tapi yang kaya pemimpin dia. Patut bila mana dia berjalan, dia tengok orang-orang miskin ni, ni kena buat pembangunan ni, bagi dia selesa sikit ni, kena bagi elok sikit ni. Orang main negara dia, orang tengok rakyat miskin-miskin, dia tak rasa malu pula. Salah Sayyidina Muhammad, dia tak rasa malu pula. Patut dia perjuangkan, dia buat pembangunan supaya rakyat dia, Salah Sayyidina Muhammad, selesa macam Raja Brunei. Allahumma salli ala Sayyidina. Pasal apa bertahan? Sebab adil. Baik, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebelum subuh, hamba Allah tamat warisan putra Dengkil Sepang, hamba Allah Pendang Kedah, hamba Allah Sekeluarga Jitra, hamba Allah Selamat Johor, Azlina Abu Bakar, Lina Azlina Ibrahim Langkawi, Hajah Mas Liza dan keluarga Kemasik, Haruh Haji Abdul Latif sekeluarga Biduk Singapura, Haruh Haji Sulaiman sekeluarga Gelang Baru Singapura, Junaidah Yahya sekeluarga Bangi, Mastura Abdul Latif Johor Baru, hamba Allah Bukit Minyak Penang, hamba Allah sekeluarga Port Klang, Cikgu Zu Melaka, Haruh Abah Muhammad Suami Ramli, Nur Adibah Muhammad Suami, seluruh ahli keluarga Tanjung Malim, Siti Nur Hayati dan keluarga Gelempak Shah Alam, Danish Corner Bagan Ajam Batawas, hamba Allah Rembau, Intan Gombak KL, Farah Fatin Omar Syasha Puncak Alam Selangor, Aminah Fatimah Abdul Nasir Bagan Ajam, Syed Nur Wahid dan keluarga Kota Baru, Kak Ani dan anak-anak dan keluarga Tunjang Jitra, hamba Allah sekeluarga Selayang, Nur Amida sekeluarga Kuantan, Laila sekeluarga Slim River, Nur Najwa Zayana Abdul Aziz Teluk Palimang Garang Selangor, Anima Julailah dan keluarga Desa Jaya 2 Kemunting Perak, hamba Allah Cenau Pahang, hamba Allah sekeluarga Putrajaya Kelantan, Hajah Wan Zanariah binti Anas keluarga Bukit Jalil, Muhammad Asri Shah Alam, Siti Murni Abdul Rahim Taman Melati Kuala Lumpur, Muhammad Azli Abu Bakar Taman Melati Kuala Lumpur, arwah Abu Hurairah dan keluarga, seterusnya arwah Mak Zain bin Ibrahim Kulim, Wan Sulaiman Mak Daud Taman Melati KL, hamba Allah Taman Lembah Bujang, Azah Azizah Mukhtar dan keluarga, seterusnya Kamal Ishak Nik Nuruzilawati Kubang Semang, Hajah Hindun Haji Ahmad Kajang Selangor, Halimah binti Harun Serdang, Mazia binti Jantan Duyung Melaka, Nur Zaina Ahmad Anak Bukit, Abdul Rahim bin Abdul Samad Bandar Seri Putra, Nur Azian Ipoh, Nasaruddin Nasirai dan keluarga Kajang Selangor, Fadilah Ismail serta keluarga Seberang Tasik, Seberang Perai Selatan, Fazli Bahruddin Zuriani dan anak-anak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Syahira Syafiqah Farhan Kampung Baru KL, Fadilah bin Fakhur Razi Siti Aisyah binti Kamarudin serta anak-anak Kemaman Terengganu, Nik Dahna binti Megat suami dan anak-anak Jitra, Siti Khairul Putrajaya, Masura Abdul Latif Johor Baru,
khususnya Muhammad Haziq bin Hanafi Port Dickson. Moga-moga Allah SWT mudahkan urusan semua belajar kita. Allah ampun dosa mereka, Allah angkat kedudukan mereka, Allah murah rezeki mereka, Allah bahagiakan mereka, Allah kabul semua hajat mereka. Allah kurniakan yang sama pada kita semua. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menjadi hamba Dia. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga yang sakit Allah sembuhkan. Rabbana iftah baina wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma ta'ala.